kumpulan kami terdiri pada 5 orang, iaitu Muhammad Faris bin Abdul Rashid, Nur Amanda binti Abdul Rahman, Hairil Azim bin Ahmad Hairi, Misal Yana anak Saging dan juga Anissa anak Genta. Isi kandungan yang pertama adalah maklumat mengenai produk. Isi kandungan kedua adalah strategi pemasaran. Isi kandungan yang ketiga adalah kaedah pemasaran produk dan perkhidmatan. Isi kandungan yang keempat, Unique Selling Proposition (USP). Dan yang terakhir, analisis secara keseluruhan iaitu analisis SWOT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amanda Zuleka binti Rahman akan membentang tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama adalah pelan pemasaran yang kukuh. Yang kedua adalah penghasilan produk yang berkualiti. Yang ketiga adalah menguasai pemasaran digital. Dan yang terakhir adalah tawaran pembelian tanpa cas penghantaran. Strategi pemasaran yang pertama adalah pelan pemasaran yang kukuh. Langkah pertama yang paling utama untuk kami memasarkan produk ini adalah dengan mempunyai satu pelan pemasaran yang sangat baik. Melalui strategi ini, kami telah menyelidik apakah produk yang paling digemari dan kami telah berjaya menarik minat Kelab Votek, iaitu kelab bola sepak Fakulti Taktikal Vocational untuk menempah baju bersama kami. Dan bukan itu sahaja, baju tersebut telah dibeli oleh pelajar awam juga. Strategi pemasaran yang kedua adalah menghasilkan produk berkualiti. Untuk menghasilkan produk baru, aspek kualiti perlu diutamakan. Kalau produk berkualiti, pasti ramai yang akan membelinya. Produk jersey kami terbuat daripada kain yang berkualiti dan memiliki desain yang sangat menarik, iaitu corak berloreng dan warna yang menarik perhatian, iaitu hijau highlight. Strategi pemasaran yang keempat yang kami telah gunakan adalah menguasai pemasaran digital. Dalam kemodenan dan kepesatan teknologi pada hari ini, cara pemasaran produk juga semakin berubah. Dan adanya social media, produk kita mampu dipasarkan ke seluruh dunia hanya dengan satu klik sahaja. Kami telah menggunakan peluang ini dengan memasarkan produk melalui aplikasi media iaitu WhatsApp, Instagram dan Telegram. Dengan cara ini, kami dapat meningkatkan lagi jualan produk kami. Yang terakhir adalah strategi pemasaran yang kami gunakan adalah dengan tawaran pembelian tanpa cas penghantaran. Seperti yang kita tahu, siapa saja yang tak suka free shipping dan COD? Jadi, kami menggunakan kesempatan ini untuk menarik pelanggan kami. Sebelum berbuat demikian, kami juga melakukan penelitian yang terperinci kerana ia melibatkan kos dan keuntungan. Oleh itu, perancangan tersebut akan berjalan lancar dan kami tidak akan memiliki kerugian dan pelanggan juga akan menikmati tawaran. Sekian, terima kasih. Kaedah pemasaran. Terdapat beberapa kaedah pemasaran yang dijalankan oleh kumpulan kami, iaitu kaedah pemasaran digital secara memasarkan produk melalui aplikasi media sosial seperti Instagram, Telegram dan WhatsApp. Kaedah ini dapat memberi manfaat kepada kami untuk mengenalkan apa itu produk kami dan reka bentuk produk kepada orang awam dan pelajar UPSI. Secara tidak langsung, kaedah ini dapat mengurangkan beban dari segi kos kewangan kerana aplikasi media sosial ini hanya memerlukan data internet sahaja. Seterusnya, kami menggunakan kaedah pemasaran secara fizikal. Melalui proses kaedah ini dapat membantu orang awam dan pelajar UPSI untuk mengenal pasti penampilan akaun perniagaan dengan menggunakan penggunaan logo Kelab Votek. Gambar logo tersebut adalah logo yang kami gunakan bertujuan untuk memudahkan pelanggan mencari kami di media sosial. Selain itu, kami juga menggunakan kaedah pemasaran harga.
Sebelum kami memasarkan produk jersey, kami telah mengenal pasti nilai produk yang bersesuaian dengan pelanggan mengikut sasaran yang telah ditetapkan, iaitu pelajar opsi. Sudah semestinya sebagai seorang pelajar ingin harga yang berpatutan. Kaedah pemasaran produk juga digunakan bagi mengenal pasti produk yang boleh menarik perhatian pelanggan dari segi warna, saiz dan reka bentuk produk. Kami mereka bentuk produk jersey yang kreatif dan bertemakan kelab bola sepak Vortex. Warna hijau dan hitam menjadi tone warna yang harmoni. Kami juga menawarkan penambahan custom nama supaya kelihatan seperti desain jersey yang formal. Seterusnya, saya Misalena Anasaging akan membentangkan tentang unique selling proposition bagi produk kami, yaitu jersey Vortex FC. Jersey Vortex FC mempunyai reka bentuk yang inovatif dengan menggunakan corak loreng sebagai desain utama bagi produk kami. Hal ini telah menjadi daya tarikan visual kepada pemakai maupun pemain bola sepak FTB ketika berada di lapangan. Selain itu, ia juga turut menimbulkan kelainan identiti dengan pasukan lain dan memudahkan penyokong untuk mengenali pasukan yang mereka sokong. Di samping itu, ia juga mewujudkan semangat positif dalam minda maupun emosi pemakai, pasukan maupun penyokong karena corak loreng selalunya melambangkan keberanian dan semangat berpasukan yang kuat. Selain itu, produk kami ini juga menggunakan teknologi bahan termaju, yaitu microfiber yang terdiri daripada variasi bahan polyester dan polyamida untuk membuat produk ini. Microfiber ini merupakan bahan yang berkualitas tinggi dan sangat halus dan juga tipis. Ia juga bersifat hypoallergenic, yaitu bahan yang bebas daripada alahan. Ia mempunyai keunikan anti pelu, penyerapan yang baik, ketahanan yang tinggi dalam berbagai keadaan cuaca yang menjadikan produk ataupun baju kami ini tidak mudah lusuh. Ia juga mempunyai daya pengeringan yang cepat dan boleh digunakan dalam tempoh masa yang panjang dan lama sehingga menjadikannya sebagai titik jualan yang unik kepada jersey Vortex FC kami ini. Ia juga menimbulkan keselesaan dan sifat ergonomik kerana jersey ini mempunyai pengudaraan yang baik, ringan, selesa dan juga boleh digunakan untuk aktiviti luar. Seterusnya, apa yang menjadikan? Selain itu, jersey Vortex FC juga boleh dipersonalisasikan. Ini menjadikan pelanggan mempunyai kelebihan untuk menambah nama, nombor dan mengubah reka bentuk baju mengikut keinginan mereka bagi memberikan sentuhan personal kepada pemilik baju tersebut. Hal inilah yang menjadikan jersey Vortex FC lebih unik berbanding jersey yang lain. Seterusnya, saya Anissa Anak Genta memegang nombor metrik di 2021-2099301 akan membentangkan analisis SWOT dalam perniagaan jersey Vortex FC. Analisis yang pertama ialah strengths atau kekuatan. Kekuatan pertama yang dimiliki oleh perniagaan jersey Vortex FC ialah desain baju yang menarik. Baju jersey yang bercorak loreng menjadi keunikan lalu menjadi daya tarikan dalam kalangan pembeli produk jersey kami. Selain itu, penggemar corak-corak unik juga tidak akan melepaskan peluang dalam mengumpul koleksi corak jersey kami. Kekuatan seterusnya ialah harga yang mampu milik. Harga yang berpatutan dapat menarik pengguna khasnya dalam kalangan pelajar universiti. Kekuatan seterusnya adalah flexibility corak baju jersey. Pembeli dapat mengubah sendiri corak baju jersey sesuai keinginannya. Oleh itu, sifat flexibility ini dapat menambah permintaan terhadap penghasilan jersey. Kekuatan yang terakhir ialah urusan jual beli yang mudah. Hal ini kerana pemasaran secara dalam talian ataupun digital memudahkan pembeli untuk berhubung dengan penjual tanpa bersemuka. Analisis SWOT yang kedua ialah weakness atau kelemahan. Kelemahan perniagaan jersey Vortex FC yang pertama ialah sasaran pembeli yang terhad. Hal ini kerana kebanyakan pembeli jersey kami adalah daripada pemain bola sepak dan juga dalam kalangan pelajar universiti sahaja. Ini menyebabkan perniagaan kami suka berkembang dengan baik kerana pembeli tidak meliputi pembeli dari golongan luar. Kelemahan yang seterusnya adalah kelemahan pengurusan stok. Hal ini kerana sesetengah pembeli terpaksa menunggu dalam jangka masa yang panjang iaitu dalam 2 ke 3 minggu
kerana kekurangan stok jersey bagi memenuhi permintaan pembeli kami. Analisis SWOT yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Peluang yang pertama ialah perniagaan jersey Botek FC dapat menjalankan kerjasama dengan kelab sukan terdapat di universiti. Peluang untuk menjalinkan kerjasama dengan kelab sukan di universiti dapat membuka pintu kepada peluang pasaran yang lebih luas. Oleh itu, mengadakan kerjasama dengan kelab bola sepak ataupun kelab bola jaring dapat meningkatkan reputasi perniagaan agar lebih dikenali di kalangan penggiat sukan di universiti. Peluang yang seterusnya adalah pemasaran melalui media sosial yang berkesan. Sasaran pengguna yang ditargetkan kepada pelajar universiti membuatkan pemasaran melalui media sosial amat berkesan. Atas faktor, pengguna media sosial berleluasa dalam kalangan khususnya pelajar universiti. Impaknya, periklanan jersey melalui media sosial dapat menarik ramai pembeli dalam kalangan pelajar. Analisis SWOT yang terakhir ialah threats atau ancaman. Ancaman yang pertama ialah trend fashion jersey yang berubah. Trend corak jersey pada masa kini yang berubah-ubah, pengaruh daripada pelbagai faktor, dapat menggugat kelangsungan perniagaan jersey Botek FC. Jadi, pelajar yang sentiasa mengikuti perubahan fashion tidak akan berasa berminat lagi untuk membeli jersey bercolak loreng. Ancaman seterusnya ialah ekonomi yang tidak stabil dalam kalangan pelajar universiti. Oleh kerana pembeli yang sebahagian besar di kalangan pelajar sudah semestinya mengalami masalah ekonomi yang akan menjejaskan kadar pembelian jersey. Impaknya, kuasa beli dalam kalangan pelajar akan berkurang kerana segelintir pelajar akan memilih untuk menjimatkan duit berbanding berbelanja membeli jersey kami.